Hai cikgu. Alhamdulillah. So sorry sebab kena ganti hari ni. Sorry ya. So, sekejap. Boleh. Boleh je ganti minggu depan. Okay. So bulan ni ada 5 hari Khamis sebenarnya. Tapi saya tak boleh buat kelas minggu depan sebab saya kahwin. Cik, nak bagi tahu korang. Saya kahwin minggu depan hari Jumaat. So tak dapat lah buat kelas hari Khamis malam tu. Kan preparation gitu. Excited saya nak kahwin. Tidak aku record. Okay. So tanpa membuang masa lagi, kita baca doa dulu. Okay. Suruh siapa ya? Okay, Akil Muzaffar baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من عذابك ورحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أشهد أن لا إله إلا الله. Okay, thank you Akil. Alright. So sebelum kita mulakan kelas, saya nak tanya dulu apa yang kita dah belajar minggu lepas. Bab 9 kan, laju dan percutan. So minggu lepas kita belajar 9.1. Apa yang kita belajar dalam 9.1? Cuba tulis sikit kat chat box. Elaborate sikit lah. Apa-apa yang awak ingat daripada 9.1. Tak semestinya kena hafal sebiji-biji. Bukan hafal lah, ingat lah, lebih kepada ingat. Okay. So cuba tulis apa yang awak ingat saya ajar last week. Tak silap saya ajar, ada ajar dalam 6 benda. 6 benda saya rasa. Saya rasa ada 6 benda macam tu. Okay. Cuba senaraikan apa je yang awak ingat. Okay, semua orang tulis kat chat box ada berapa ni? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sepatutnya ada 11 chat dekat saya punya chat box. Saya nak tengok. Apa yang kau ingat ni? Jangan tak diingat langsung. Okay, jarak masa laju. Okay, Hafi cakap jarak masa laju. Okay, yang lain? Apa yang korang ingat? Tulis cepat. Nampak tak chat box saya present ni? Tak ada orang tulis pun. Kalau ada orang tulis, dia akan tulis typing ke bawah tu. Laju, purata. Okey, lagi. Laju, seragam. Lagi. Laju seragam dan laju tak seragam. Ya betul, ada laju seragam dan laju tak seragam. Lagi. Apa lagi? Baru 2, 4. Baru 4 orang je. Sepatutnya ada 12. Penukaran unit. Ya, ini adalah kira sangat penting sebenarnya. Penukaran unit ni. Okey, lagi. Tak apa, kalau kawan awak dah tulis, awak rasa nak tulis poin yang sama, tulis. Tapi janganlah semua kopi yang tu je. Cuba try awak punya ingatan. Apa yang awak ingat? Okay, lagi apa lagi? Tak keluar pula chat box saya ni. Kan ada orang type tapi dia tak keluar. Okay, lagi. Baru 2, 4, 5 je. Yang lain di mana? Hello. Tidur ke? Siapa lagi tak ada? Alisha tak ada lagi. Bukan Alisha ya. Alisha. Alisha tak ada lagi tulis. Akil pun tak tulis lagi. Maira tak tulis lagi. Kasih tak tulis lagi. Iri tak tulis lagi. Akil tak tulis lagi. Amsha pun tak tulis lagi. Cepat-cepat tulis. Apa yang awak ingat pasal laju dan percutan 9.1 laju saja. Masa yang diambil dalam minit bagi jarak. Saya tak faham Alisha. Apa maksud masa yang diambil dalam minit bagi jarak? Masa yang diambil. Saya tak faham. Kira laju dengan percutan. Okey, bukan. Kira laju dengan percutan. Maira, saya dah ajar ke kira laju dengan percutan?
Jadi nak cari masa. Okey. Maira, saya dah ajar dah ke kira laju dan kecutan. Okey, semua. Saya dah ajar dah ke kira laju dan pecutan. Ni soalan dia. Saya dah ajar dah ke kira laju dan pecutan. Belum. Saya baru ajar kira apa je last week. Pecutan belum, baru laju saja. Baru laju je. Pecutan tak masuk lagi. Pecutan hari ni nak masuk. Sabar ya. Mungkin awak dah belajar kat sekolah ni, awak macam confused. Kat tuition ke kat sekolah? Macam tu. Okay, so thank you yang respon. Yang tak respon ni tak tahulah. Jadi batu lah kot. Diam je. Respon lah sikit. Saya nak tahu awak ni faham ke tak. Sebab kadang-kadang ada parents yang PM saya. Okay kan. Okay. Oh kasih. Alright. Okay. Sebab kadang-kadang ada parents yang akan PM saya. Dia akan tanya. Cikgu, saya nak tanya ni. Anak saya macam mana ya? Kalau you tak aktif, maksudnya kan, contoh dia kata, oh anak saya nama Hafiz, contohlah kan. Nama Hafiz, kelas form tu yang hari Khamis tu. Macam mana dia dalam kelas? Kalau saya tak dapat nak ingat pun Hafiz tu siapa, maksudnya dia memang tak aktif langsung dalam kelas. Kalau budak tu adalah juga reply chat ke, hantar kerja sekolah ke kan. So saya boleh respon kat mak dia, oh Hafiz okey dalam kelas. Adalah juga dia tak faham, tapi kebanyakannya okey, dia boleh respon. Tak faham tu biasalah sebab belajar. Contohnya saya akan cakap macam tu lah. Sebab korang pun bukannya orang cakap intelligent, diligent dan sebagainya pun. Kita mesti dah kena lagi belajar kan. Macam saya lah, saya pun waktu sekolah bukannya budak yang pandai semua subjek pun. Ada subjek yang lemah, kena lah belajar, kena improve diri tu. Tapi macam mana nak improve? You lah kena tunjukkan diri you rasa nak improve. Dekat sini bukan kita tengok pun muka. Saya tak nampak pun muka korang. Korang tak buka pun kamera. Kalau ada kelas lain, memang kena paksa buka kamera. Tapi saya kira, okay tak apalah, tak buka kamera tak apa. Asalkan you respond, at least you respond. Kalau you tak respond, saya tak tahu. Faham ke tak faham lah budak ni kan. So kalau nanti you dah tuition lama-lama, katalah dah ambil tuition sampai setahun kan. Tapi tak ada progress. Maksudnya, itu ada something wrong. Sama ada saya tak pandai ajar, ataupun awak yang bermasalah. Kalau contoh ada 6, 9, 12, ada 13 student. You seorang je yang tak perform. Yang lain pun boleh perform. Boleh increase grade lah daripada C jadi B ke. Daripada fail jadi C jadi B. So masalahnya you lah. You yang bermasalah. Sebab apa? Tanya dalam kelas tak nak jawab. Tak faham tak nak cakap. Saya tak pernah marah kalau orang tak faham. Suruh saya explain berkali-kali. 3, 4 kali pun saya explain. Tapi saya bengang kalau saya tanya tak jawab. Lepas tu bagi soalan latihan tak hantar. Hantar salah. Tak apa. Saya suruh betulkan. Ada semangat nak betulkan. Lambat pun tak apa. Asalkan hantar. Tapi jangan sampai hari Ahad tau. Contohlah kelas kita hari Khamis kan. Kalau boleh elakkan hari Ahad. 2 hari Ahad tu biasa ramai sangat orang hantar. Saya dah terlepas kerja sekolah you all nanti. Okay. Kurang-kurangnya hari Sabtu lah. Alright. So itu sajalah bebelan untuk hari ini. Okay. So homework pun yang hantar sebenarnya kita tak tahulah saya terlepas pandang ke apa. Saya rasa yang hantar hanyalah Alisha sahaja. Inshirah. Alisha Inshirah kan nama dia. Dia je yang hantar homework seingat saya. Yang lain tu tak tahulah saya tak perasan ke. Ke saya dah blue tick tapi lupa nak tanda ke. So itu saya tak pastilah. Kalau ada, bagi tahulah. Kod lah saya terlepas. Tapi kalau ikutkan Alisha Inshirah sahaja yang hantar homeworknya. Dan betul. So kalau homework betul, saya akan buat thumbs up macam ni. Kalau salah, saya akan pangkar ataupun saya akan reply apa yang awak tulis slide. Saya tak faham. Ada saya rasa yang kena dengan saya. Tulisan dia saya tak faham. KM dia tulis macam HM. Saya pun tak faham itu K ke H ke ataupun huruf lain. Tulisan tu tolong jaga jugalah. Okay, so sebab ramai yang tak hantar, kita terpaksa bincang lah homework ni. Kalau ramai hantar, saya tak bincang pun homework ni. Sebab saya anggap you all boleh buat lah. Ni saya rasa ramai tak boleh buat. Topik ni tak kata susah. Tapi dia mengelirukan sebab dia dalam bentuk solving problem ataupun dalam bentuk ayat yang panjang lah. Biasanya student, bila ayat panjang sikit dia dah tak faham dah. Apa benda lah soalan ni tanya, tak faham. So kita terpaksa bincang lah untuk bagi you all faham. Okay, so saya hari ni bagi homework nombor 8 and nombor 15. 2 je soalan saya bagi. Pun tak hantar juga.
Okey, so nombor 8. Sebuah motosikal bergerak sejauh 1,800 meter dalam masa 2 minit. Hitung laju motosikal itu dalam kilometer per jam. Okey, so sekarang soalan A dia tanya pasal apa? Laju. Macam mana nak cari laju? Apa formula laju? Apa formula laju? Jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Okey, Maira, nanti saya tengok balik. Okey, so laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, so jarak tahu tak berapa? Dalam soalan ada bagi tahu tak? Jarak berapa? Ada 1,800 meter kan ada. Masa 2 minit. So kita pun buatlah jarak sejarak 1,800 meter bahagi 2 minit. Okey. So masuk dalam kalkulator, bahagilah guna kalkulator. Bukan suruh congak pun. So guna kalkulator. 1,800 bahagi 2. So dapatlah 900. Unit apa? 900. Unit apa? Unit apa yang nak tulis? Meter. Meter saja ke? Meter saja tu untuk jarak. Ni untuk sorry? Ya, M per minit. Meter per jam. Meter per minit. Bukan meter per jam Meter per minit. Sebab apa? Atas ni meter, bawah ni minit. So meter per minit. Jangan salah. Okey. Dah siap ke belum soalan A ni? Belum. Belum. Kenapa belum siap? Dia nak kilometer per jam. Ya, dia nak kilometer per jam. So kita akan tukar 900 meter per minit kepada kilometer per jam. So tulis 900 meter per minit nak tukar kepada kilometer per jam. So tengok. 900 meter per minit ni 900 meter per berapa minit? Ya, per 1. Sudah ingat 900 bahagi 1, confirm jawapan dia 900 jugalah. So 900 meter per 1 minit nak tukar kepada kilometer per jam. So atas ni jarak, bawah ni masa. Okey. Jarak nak kena tukar tak unit dia? Kalau awak tengok sekarang kita compare kan dia. Jarak nak kena tukar tak unit dia? Kena. So meter nak pergi, kilometer buat apa? Apa? Bahagi 1,000. Ya, bahagi 1,000. Okey. Masa dia nak kena tukar tak masa? Kena. Kena. So nak buat apa? Minit pergi jam buat apa? Bahagi 60. Bahagi 60. Sekali ke dua kali bahagi 60? Sekali. Sekali je sebab minit pergi jam. Okay, so kita pun buat 900 bahagi 1,000. Betul. 1 bahagi 60. So dapatlah jawapan dia 54. So 54 unit apa? Ha, 54 unit apa? Kalau ya, kilometer per jam. Kalau skrin saya lag bagi tahu sebab saya nampak macam lag ni. Lag skrin saya. Ada nampak tak saya tulis 54 kilometer per jam? Tak ada. Ada. Tak. Sekejap, saya nak tukar lagi. Sini saya tunjuk kalkulator pun awak tak nampak tadi. Sekejap Alright. Okay.
Okey. Okey, so 54 kilometer per jam. Itulah jawapan dia. Okey, sekejap Kita tunggu sekejap. Alright, saya rasa dah boleh nampak dah skrin saya. Okey, so dah settle lah jawapan untuk soalan 8 ini sebab dia minta dalam kilometer per jam. Senang je kan? Kalau kita buat ikut flow, kita boleh nampak apa sebenarnya dia nak cari tu. Okey, next B. Masa yang diambil dalam minit bagi perjalanan sejauh 6 kilometer. So macam mana nak buat? Laju dah tahu tak laju? Laju dah tahu ke belum? Dah tahu dah. Dah tahu. Berapa laju dia tadi? 54. 54. Lepas tu sekarang dia bagi tahu apa? Dekat soalan B, apa maklumat yang dia bagi tahu? Jauh Ha. 6 kilometer. Dia punya jarak dia kan. Lepas tu dia suruh cari apa? Dia suruh cari masa. Laju dah tahu berapa. Laju dia sama je. Which is 54 kilometer per jam. Okay, so apa formula laju tadi? Jarak bahagi masa. So macam mana nak cari masa ni? Jarak bagi laju. Jarak bagi So, ya betul. So, masa sama dengan jarak bahagi laju. Okay. In case you tak ingat ni, boleh je guna laju sama dengan jarak bahagi masa. Masukkan nombor dia. Okay, so saya buat dua lah. Ni untuk orang yang dah ingat. Biru ni kalau orang yang dah ingat. Bulatan biru ni kalau orang ingat lah macam nak tukar tu kan. Okay, kalau yang tak ingat, pakai je jarak bahagi masa. So laju dah tahu 54 km per jam sama dengan jarak 6 km. Masa tak tahu. So masa ni dalam apa? Minit ke jam? Sekarang. Soalan minta minit kan? Kalau ikut dalam ni, minit ke jam masa dia? Jam. Jam, dalam jam. Macam ni saya tahu dalam jam? Sebab dekat sini kilometer per jam. So confirm dalam jam lah tapi soalan minta dalam minit. So itulah sekali ingat tukar unit mestilah sekali. Yang penting you kira dulu. Okay. So nak tahu ni X ni berapa? Pindahkan dulu X ni pergi ke sini. So jadi 54 X sama dengan 6. So X sama dengan 6 bahagi 54. So X sama dengan, okay, masuk kalkulator. 6 bahagi 54. Dapat 1/9. 1/9 jam. Okay, macam mana nak tukar jam kepada minit? Diminta dalam minit kan? Darab 60. Ya. So darab dengan 60. So 1/9 darab 60. So dapatlah jawapan dia 6.67 minit. Okay, dapat semua? Dapat. Dapat Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Alright, next soalan nombor 15. So 15 ni soalan K4. Tapi sebenarnya tak adalah susah sangat pun. Kalau awak faham soalan ditanya apa, insyaAllah boleh jawab lah. Okay, so 15 dia kata Puan Hastiza memandu kereta daripada pejabatnya pada jam 2.40, jam 14.40 dan tiba di Bandar Permai pada jam 15.00. Kemudian dia memandu dengan laju 90 km untuk pulang ke rumah. So yang pertama, hitung waktu dia sampai ke rumah. Yang kedua, laju purata bagi keseluruhan perjalanan. So kalau laju purata mesti tahu apa dia? Okey, tak apa. B kejap lagi. Okey, A. Macam mana cari A? Waktu dia sampai rumah. Macam mana nak cari waktu dia sampai rumah? Masa sama dengan jarak bagi laju. So
Masa sama dengan jarak bahagi laju. Sebab apa? Jarak dia dah bagi kan? Berapa jarak dia? Berapa jarak dia nak pergi rumah tu? 15. So daripada Bandar Permai. Kenapa bukan daripada pejabat? Sebab dia dah kata dah. Mula-mula dia dekat pejabat. Dari pejabat dia drive pergi Bandar Permai. So daripada pejabat dia pukul 2.40. Sampai Bandar Permai pukul 3. Lepas tu dia balik tak tahu sampai pukul berapa. Tapi kita tahu laju dia 90 km per jam. Jarak tahu tak? Jarak tahu 15 km. So kita pakai formula sama macam tadi. Okay. Tapi saya nak guna laju sama dengan jarak bahagi masa. 15. Laju sama dengan jarak bahagi masa. So laju 90 km per jam. Oh, Ya. kalau buat masa sama dengan jarak bagi laju bukan lagi senang ke? Memang itu untuk awak yang dah tahu tukar-tukar formula tu. Ada setengah student, dia hafal satu ni je. Dia tak hafal yang lain. Kalau saya cakap, okay masa macam mana, dia dah macam, masa macam mana lah, dia nak kena tukar macam ni juga. Saya lagi prefer kalau awak buat macam ni. So at least tak ada banyak benda yang awak perlu hafal. Ingat satu benda je tapi boleh settlekan semua. Tapi boleh je kalau nak terus buat laju, masa sama dengan jarak bahagi laju. Tak ada masalah, betul je. Okay? Boleh? Okay. Sebab ada kawan yang lemah. So kena tolong dia jugalah. Kalau awak dah okey, tak ada masalah. Terus dia buat jarak bahagi laju sama dengan masa. Okay. So laju 90 km per jam. Sama dengan jarak dia 15 km. So masa tak tahu per jam. Sama macam soalan atas tadi kan. Cuma nombor je yang dia ubah. Okay. So kita pun pindah dulu X ni pergi dekat 90. Tapi jadi 90. X sama dengan 15. Lepas tu pindah 90. Pergi kat sini jadi bahagi. So X sama dengan 15 bahagi 90. So masuk dalam kalkulator. 15 bahagi 90 dapat 1/6. Tulis di dalam fraction. Kenapa dalam pecahan? Sebab pecahan lagi tepat. Saya lagi suka guna pecahan. Jawapan akhir baru perpuluhan. Tapi kira-kira buat je dalam pecahan. Okay, so dapatlah 1/6 jam. Atau boleh je tulis 0.17 jam. Tapi ini tak habis lagi ini tak habis lagi kira. Dia minta pukul berapa. Ini bukan pukul berapa, ini baru jam. Sebab tu saya suruh ambil dalam pecahan. Okay. So, dia tanya pukul berapa dia sampai rumah. Waktu. Dia tak tanya berapa lama masa yang dia ambil. Dia tanya masa berapa. Waktu kan. Waktu pukul berapa lah. So, daripada Bandar Permai dia pukul 3.15.00. Okay. 1/6 jam ni cukup tak untuk 1 jam? Cukup tak 1 jam? 1/6 jam ni cukup tak untuk 1 jam sebenarnya? Tak faham? Okay, contoh. Kita ada 4 bahagian. Kalau cukup 4 bahagian ni baru sama dengan 1 jam. Ataupun 4/4 baru sama dengan 1 jam. Sekarang ni contohnya dia 1/4. So kalau 1/4 tak sama lagi dengan 1 jam. So macam mana nak tahu 1/6 jam ni berapa minit? Dia 0.167 minit ke? Tadi kan kita kira kan dapat. Kita kan dapat 0.167 minit. Ni kan jam. Sama ke 0.167 jam dengan 0.167 minit? Adakah dia nombor yang sama? Sama ke? Tak. Tak sama. Okey.
Kalau 1/2 jam sama dengan berapa minit? Setengah jam sama dengan berapa minit? 30. Sorry? 30. Kosong. 30 minit. Kalau 0.5 jam, berapa minit? 0.5 dengan setengah sama tak? 1/2 dengan 0.5 sama ke tak? Sama. Dia 30 minit. So, tak bolehlah simply ambil 0.16 jam ni sama dengan 0.16 minit. Dia dua benda yang berbeza. Ini sebenarnya awak dah belajar waktu sekolah rendah. Macam mana nak tukar jam kepada minit, minit kepada jam. So, macam mana nak tukar 1/6 ataupun 0.16 jam ni kepada minit. So, dia bukan nombor yang sama. Ni kita kira dalam jam tadi, bukan dalam minit. So, macam mana nak tukar 1/6 jam ataupun 0.167 jam nak jadi minit? Darab 60. Ya, kena darab 60 untuk tukar unit dia jadi minit. Sebab tu saya cakap dia bukan benda yang sama. So, 1/6 darab 60 ataupun 0.167 darab 60. Sama je jawapan dia kejap lagi. Cuma 1/6 ni lagi tepat lah. So, 1/6 darab 60. So, dapatlah 10 minit. Ataupun 0.167 darab 60. So, dapat juga 10.02. So, sama je lah. Kita ambil 10 je. Sebab 0.2 tu bukan 0.2 saat itu 0.2 minit. Itu pun kalau nak tukar saat, kena darab 60 lagi lah. So, dia pun sama juga 10 minit. So, jawapan dia tetap sama. Ambil point ke, ambil pecahan ke, sama je. Tapi saya lebih prefer untuk awak ambil pecahan. Sebab jawapan dia lebih tepat. Accurate lah berbanding dengan dalam perpuluhan. Sebab perpuluhan tu 0.1 last sekali 7. So, banyak sangat nombor tu. So, tak payah ambil banyak-banyak. Okay, so dapatlah 10 minit. So, rasa-rasa dia sampai rumah pukul berapa ni? 10 minit ke? Jawapan dia. Pukul berapa dia sampai rumah? Gerak daripada Bandar Permai pukul 3. So, sampai rumah pukul berapa? Ya, 3.10. So, nak tambah pun ada cara dia juga. So, kena buat 2 kotak. 3, 15 tu 3. 00 tambah 10. So, ini untuk minit. Ini untuk jam. Saya tak tahu lah sekolah rendah awak belajar macam mana. Tapi kalau saya ajar sekolah rendah, saya suruh tambah masa macam ni. So, that kalau terlebih sampai 60, awak tahu kena tolak dekat minit tu dan tambah dekat jam 1. Takut terlupa macam tu lah. So, jawapan dia jam 15.10. So, pukul 3.10, dia dah sampai rumah. 10 minit dia bawa sebab laju. Okay, ada soalan tak nak tanya? Sampai sini boleh faham? So, tolong ingat jam dengan Boleh. minit benda yang berbeza. Tak boleh simply cakap, okay, 1/2 jam tu sebenarnya 1/2 minit. Bukan lah. 1/2 minit 30 saat. 1/2 jam 30 minit. Dia dua benda yang berbeza. Okay. Alright, so settle soalan 15A. So, kita pergi kepada 15B. Dia kata, laju purata. So, macam mana nak kira laju purata? Apa formula laju purata? Laju purata. Laju purata. Untuk kira laju akhir dengan laju awal. So, laju purata. So, laju akhir tolak laju awal. Okey. Lagi. Lepas tu, itu je. Okay. So, kalau laju purata ni sebenarnya, saya rasa saya dah tulis dah minggu lepas. Ada tak dekat dalam nota? Jumlah masa Ada. bahagi. Ada kan? Jumlah masa bahagi jumlah jarak. Tu tak saya bagi? Oh, tak ada. Oh, laju akhir tolak laju awal Okey.
So boleh tinggi sikit lagi. So kita boleh buat jumlah laju purata jumlah jarak bahagi jumlah masa. Ini salah satu lah boleh guna yang ni. Tengok mana yang senang. Okay. So saya guna jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay, jumlah jarak dia berapa? Kira. 20 tambah 15. So jumlah jarak laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jumlah jarak kita adalah 20 tambah 15, 35 km. Okay, jumlah masa berapa? Cuba kira berapa masa yang diambil daripada pejabat pergi kepada rumah. Pergi rumah. Berapa? So daripada rumah, daripada pejabat pergi bandar Permai ambil masa 20 minit kan. Sebab 2.40 sampai pukul 3 ini 20 minit. So ini tadi 10 minit. So memang masa 30 minit. So ambil terus jumlah masa dia adalah 30 minit. So bahagi dengan 30 minit. Laju purata. Okey. So 35 bahagi 30. Masuk kalkulator. 35. 1.167. Okey, ambil pecahan. Sebab saya rasa dia akan tanya, dia suruh tukar ni kan. Unit. Oh tak ada. 1/6. Okey, so boleh jawab sama ada jawapan dia 7/6 kilometer per minit. So ada beberapa pilihan jawapan 7/6 kilometer per minit atau 1.167 kilometer per minit atau awak boleh tukar jadi kilometer per jam. Macam mana nak tukar kilometer per jam? Gunalah 7/6 kilometer per minit jadikan kilometer per jam. So 7/6 copy balik je. Per dengan 1/60. So masuk kalkulator. 7/6 bahagi 60. Dan kurungan 1/60. Okay, so dapatlah jawapan dia 70 kilometer per jam. So ini semua jawapan yang sama. 7/6 kilometer per minit pun betul, 1.167 pun betul, 70 kilometer per jam pun betul. Sebab dalam soalan, dia tak ada tanya pun nak dalam unit apa. So kalau tak ada dalam unit apa, it's up to you lah nak bagi dalam unit apa, tak ada masalah. Okay, boleh faham? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Alright. Okay, so untuk hari ni, kita akan masuk subtopik seterusnya, which is 9.2 iaitu pecutan. Okay, so kalau untuk laju, dia adalah jarak bahagi masa. Manakala untuk pecutan, dia adalah laju bahagi masa. So kalau tanya masa, masa sama dengan laju bahagi pecutan. Kalau dia bagi tahu pecutan lah. Kalau dia bagi jarak, laju bahagi jarak. Jarak bahagi laju. So hafal satu pun cukup lah.
Lepas tu nak kira yang lain tu, pindah-pindahkan formula yang sama. Tak payah hafal banyak-banyak, okay? Alright. So, kita ada contoh yang pertama. Okay. Kalau untuk pecutan, awak kena alert. Kalau tadi untuk laju, dia akan jadi kilometer per jam, meter per minit, kilometer per minit, meter per saat. Contohlah kan. Okay. So, semua ni masa dia kuasa 1 sahaja. Kita tak tulislah kuasa 1. Tapi sebenarnya unit masa tu kuasa 1 saja. Tapi bila pergi kepada pecutan, dia akan ada kuasa 2. Sebab apa? Laju tadi unit apa? Contohlah. Kilometer per jam. Masa unit apa? Jam. So dia akan jadi kilometer per jam kuasa 2. Sebab apa kuasa 2? Sebab dekat bawah tu dah ada 2 dah. Jam dengan jam. Ada 2 jam. Jam darab jam. Okay. Ada juga dia tulis kilometer per jam per saat. Ada yang soalan macam ni. So kalau macam ni, laju dia dalam kilometer per jam and masa dia dalam saat. So sebab itulah jadi kilometer per jam per saat. So jangan pelik lah. Dia sama ada dia akan jadi kuasa 2 ataupun ada perkataan per antara 2 ni. Boleh faham tak? Dapat tak? Unit tu yang awak kena tengok betul-betul. Kita tak faham. Kalau tak faham, saya nak explain sekali lagi. Faham ke tak faham ni? Kurang dah. Tak faham? Tak. Faham Maira? Yang lain? Faham tak? Tak, okey. Tak. Okay, saya tunjuk kat sini lah. Okay. So formula dia pecutan sama dengan laju, jarak badan. Laju bahagi masa. Okay. Laju ni tadi, awak dah dapat dia punya formula laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay. Katalah jarak tu dia beri dalam kilometer. Abaikan dulu yang atas Masa dia beri dalam jam. So laju ni nanti jadi unit apa? Laju akan jadi unit apa? Kalau jarak kilometer? No, saya tanya laju ni akan jadi unit apa? Unit apa tu? Per jam. Ya, kilometer per jam. Sebab kat sini jarak kilometer, masa jam. So ambil daripada sini. Kilometer per jam. Okay. Dapat sampai situ, itu untuk laju. So sekarang ni, kita dah tukar jadi laju bahagi masa. So laju tadi berapa? Kilometer per jam. So sekarang kat sini, unit dia adalah kilometer per jam. Dan masa dia adalah saat. So bila kita gabungkan dia, ataupun kita kira, so pecutan akan dapat unit apa? Kilometer per jam per saat. Ada perkataan per saat. Atau dia akan jadi kilometer per jam. Kalau saya tulis dalam bentuk per lah. Dalam bentuk pecahan untuk kita tukar unit nanti kan. Kilometer per jam darab saat. Kalau ini dia akan jadi atau kilometer per jam. Kalau kita nak tukar unit, kita akan buat dalam bentuk macam ni kan. So kalau untuk pecutan, kita nak tukar unit, dia akan jadi macam ni. Yang masa tu akan darab dekat bawah. Jam dengan saat ni akan didarab dekat bawah, bahagian bawah. Dapat tak? Dapat. Okey. So contoh sekarang. Contoh lagi saya bagi Okay, katakanlah laju tu unit dia sekarang kilometer per jam. Masa tu saya bagi dalam bentuk jam.
So rasa-rasa jadi apa? Aduh, aku jumpa gigi aku. So akan jadi apa unit dia? Kilometer per jam kuasa 2. Atau kilometer per jam darab jam. Ini untuk kita tukar unit. Yang saya bulat tu semuanya untuk kita tukar unit. Cara kita nak tukar unit. Sebab kan kita tukar unit kan macam ni. Sekejap. Ada. Ini tukar unit tadi. Okay, kita kan tukar unit kan macam ni bentuknya. Buat dalam bentuk pecahan kan. Nak bagi nampak sebelah-sebelah tu. Ni saya rasa paling senang lah kot. Saya rasa saya boleh tolong. Tak tahulah kalau kat sekolah you all belajar yang lagi senang. So ini saya rasa paling senang untuk tengok yang mana yang kena tukar, yang mana tak kena tukar. So kalau untuk percutan, kalau dalam tulis unit di dalam jawapan, dia akan jadi kilometer per jam per saat ataupun kilometer per jam kuasa 2 per saat ataupun kilometer per jam kuasa 2. Saya highlight sikit lah. Jadi boleh jadi macam ni ataupun macam ni. Boleh jadi salah satu. Boleh je nak buat meter per jam per saat pun boleh juga. Tengoklah atas soalan tu. Tapi untuk tukarkan unit nanti, awak kena buat macam ni. Okay, faham tak? Berat ni nak tukar unit ni nanti. Kita salin dulu. Salin yang bawah tu. Yang nombor 1 tu tak payah lagi. Contoh nombor 1 tu tak payah lagi. Salin yang bawah tu dulu. Kita bagi masa 2 minit untuk salin. Kejap. Tak faham tolong bagi tahu saya rasa nanti kalau you all buat soalan baru lagi nampak lah. Sekejap lagi kita buat soalan contoh nombor 1 tu. Kalau soalan tak minta tukar jadi jam, tak payah tukar jadi jam. Ini memang dia bagi. Kilometer per jam per saat. Memang ada soalan yang akan bagi macam tu. Sekejap lagi saya tunjuk. Dalam soalan memang macam tu. Sampai 8.45 Make sure siap salin.
Okay. Dah Semua dah siap? Alright. So kita try nombor 1 ni. Okay, saya padam dulu yang ni. Nak padam dulu yang ni. Saya padam dulu yang ni semua. Okay. So sekarang saya nak, okay. Saya tak berat sangat untuk awak cari pecutan tu. Sebab awak dah tahu. Pecutan laju bahagi masa. Tapi bila masuk bab pecutan ni, 9.2 ni, dia more kepada untuk tukar jarak. Tukar unit. So kalau awak tak mahir tukar unit, walaupun awak kira pecutan tu betul, awak tak akan dapat full mark. Kalau soalan paper 1 yang bulan ABC tu kan MCQ lah kan, multiple choice question tu. So kalau MCQ tu, kalau awak tak tahu tukar unit, automatik awak takkan jumpa jawapan. Tapi kalau awak tahu tukar unit, boleh dapat jawapan ataupun boleh dapat full mark. So pecutan ni dia dah start main tukar unit dengan banyak lah. Compare dengan laju. Laju tak sangat. Tapi pecutan, cari pecutan pun dia, tukar unit pun dia juga. So berat dekat tukar unit lah. Sebab unit masa dia ada 2. Takut you all keliru. Okay. So sekarang 0.3 meter per saat kuasa 2 kepada kilometer per jam kuasa 2 kan. Okay. So sama je. 0.3 meter, jarak tetap letak dekat atas per 1 saat darab 1 saat. Kalau macam tadi 0.3 meter per 1 saat je kan. So ini sebab dia dah ada kuasa 2, kita akan buat 1 saat darab 1 saat. So saat tu ada 2 dekat bawah tu. Okay. Nak padam. Tulis entah. Okay, nak jadikan kepada kilometer per jam darab jam. Sebab apa jam darab jam? Sebab ada kuasa 2. Okay. Dapat sampai sini? Okay, so saya move lagi. Okay. Untuk jarak, tak ada masalah. You tukar je macam laju minggu lepas kan? So kita tukar je lah. 0.3 meter nak tukar jadi kilometer macam mana? Bahagi 1000. Bahagi 1000. So bahagi 1000. Okay. Per saat nak tukar jam macam mana? Bahagi 60. Bahagi 60. 2 kali bahagi 60. So kita ada 2 saat sekarang ni kat sini. 1, 2. So 2 saat tu nak tukar jam. Ada soalan dia akan minta 1 saat tukar kepada minit, 1 lagi tukar kepada jam. So dia 2 benda yang berbeza. Okay. So kita tengok pada saat yang pertama dulu, yang belah kiri dulu, yang mula. So kita akan tukar 1 bahagi 60 bahagi 60 untuk kurungan darab 1 bahagi 60 bahagi 60. Macam itu. Okay, lepas tu baru kita masukkan dalam kalkulator. So untuk yang pakai kalkulator kelabu tu, macam mana nak kira dia? Okay, 0.3 bahagi 1000. Lepas tu tutup kurungan, bahagi. Buat 2 kali kurungan. 1 bahagi 60 bahagi 60. Tutup kurungan, darab 1 kurungan 1 bahagi 60 bahagi 60. Kurungan 2 kali. Macam ni. Okay. Okay, so ataupun yang pakai kalkulator warna kelabu cair, dia boleh terus buat 0.3 bahagi 1000 per 1 bahagi 60 bahagi 60 darab 1 bahagi 60 bahagi 60. So nampak jawapan dia tetap sama. Cuma bezanya yang atas ni pakai kalkulator kelabu cair tu kena ada 2 kurungan untuk bagi tahu dia tu ada dekat bawah. Sebab 0.3 bahagi 1000 ni jawapan dia akan bahagi dengan 1 bahagi 60 bahagi 60 darab 1 bahagi 60 darab bahagi 60. So sebab tu ada kurungan tu 2 kali. Okay. Boleh dapat tak sampai sini? Tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Jangan tunggu jawapan saya je. You kena practice tekan kalkulator. Siapa yang tekan kalkulator tak dapat, tolong bagi tahu.
Kalau tak pandai tekan kereta, sepandai mana pun awak, tetap tak dapat jawapan. Okay, ada yang tak dapat tekan kereta? Semua orang dapat? Dapat. Yang lain dapat tadi? Maira je lah. Apa Maira lah kan? Maira ni pakai siapa ni? Zai. Ikut saya. Maira lagi. Siapa tadi? Izzah pakai akaun siapa tadi? Saya baca-baca tadi. Masih. Kasih. Ikut Izzah tu kasih. Okay. Okay, dapat semua? Alright. So, dapatlah 3888. Unit apa? Kilometer per jam kuasa 2. Memanglah nampak nonsense sebab soalan ni saya buat sendiri. Mana ada sampai 3,888 pecutan bapak laju. Tak ada. Ini merepek je. Tapi cara kiranya macam ni lah. Okay. So, untuk pecutan, bukannya dia hanyalah laju bahagi masa terus. Dia sebenarnya laju akhir tolak laju awal per masa akhir tolak masa awal. Ini formula dia yang sebenarnya. Kalau kita tengok, kita terus dapat laju bahagi masa kan. So kalau dia hanya bagi satu jenis laju saja, boleh terus guna pecutan sama dengan laju bahagi masa. Tapi kalau contoh dia ada bagi dua kelajuan, dua masa. So macam mana nak buat? Laju akhir tolak laju awal per masa akhir tolak masa awal. Samalah juga dengan laju. Kalau dia bagi dua jarak dan juga dua masa, so masa akhir tolak masa jarak akhir tolak jarak awal per masa akhir tolak masa awal. Benda yang sama je. Sama dengan purata kan. Laju purata. Okay, boleh saring. Pecutan laju akhir tolak laju awal per masa akhir tolak masa awal. Okay. So sekarang kita nak cuba kira soalan nombor 10. Contoh 10 ni saya ambil dalam buku teks dia, dalam buku fokus dia. Okey. Sebuah kereta yang bergerak dengan laju 70 km per jam memecut kepada 90 km per jam dalam masa 10 saat. Berapakah pecutan kereta itu? So formula pecutan apa tadi? Ni tengok dulu. Berapa banyak laju dia bagi? Berapa banyak laju dia bagi kat sini? Satu ke dua laju? Dua. Dua laju. So daripada 70 dan juga 90. So ada dua laju kat sini. So kalau dua laju, mesti guna laju akhir tolak laju awal. Per masa akhir tolak masa awal. Tapi masa kat sini ada satu je. So nak pakai apa? Tak tolak apa? Boleh tak tolak apa-apa? Ke terus tulis 10 saat? Macam mana? Matlek ke? So pakai je masa dia tu terus. So 90 tolak 70 bahagi 10. So masukkan kereta dapat berapa jawapan? 90 tolak 70 bahagi 10. Dapat berapa jawapan? 83. 83. 90 tolak 70 berapa? 20 kan? 20 bagi 10? 2. Saya dapat 83 ni. Okay. So Hafiz, dua apa? Unit apa? Unit apa? Siapa yang dapat 2? 2 apa? Unit apa? Tengok soalan. Dia bagi unit apa? Laju unit apa? Masa unit apa? Cuba tulis. Tekalah dulu. Salah saya beritahu salah. Jangan risau. Kilometer per saat. Kilometer per saat terus. Macam ni. Tak boleh. Masa ada satu je. Kalau masa satu ni untuk laju. Sekarang ni dia tanya pasal
pecutan. So pecutan, unit masa mesti ada 2. So apa dia? So 2 kilometer per saat salah. Tengok betul-betul. Laju unit kilometer per jam, masa unit saat. So apa jawapan dia? 2 apa? 2 kilometer per jam per saat. Okey. Tak boleh tulis macam tu Ryan. Untuk per yang kali kedua, awak kena tulis perkataan per. Tak boleh tulis. Ryan tulis 22 kilometer per jam per saat. Macam ni tak boleh. Mesti tulis per yang kedua ni dengan perkataan per. Okey. Faham tak ni? Siapa yang tak faham? Dia tengok. 90 tu laju akhir tolak laju awal lagi. Ya, betul. Okey, ada soalan? Tak ada. Semua orang okey. So jawapan dia 2 km per jam per saat. Dia ada 2 unit masa untuk pecutan. Berbeza dengan laju kan. Okey, so kita pergi pada soalan B. Sebuah bot yang bergerak dengan jarak 80 km per jam mengurangkan lajunya kepada 15 km per jam dalam masa 1 minit apabila menghampiri jeti. Berapakah pecutan bot itu dalam meter per saat per saat? Nampak? Ada perkataan per saat sekali lagi. Dia tak akan tulis meter per saat je. Ataupun dia boleh tulis macam ni. Meter per saat atau meter per saat kuasa 2. So yang ini terima, yang ini terima, yang ini tak diterima. Kalau dua-dua tulis palang per tak terima. Tapi kalau tulis palang S kuasa 2 terima. Okay. So dia cakap berapakah pecutan bot itu dalam meter per saat. Nampak? Soalan bagi dalam kilometer per jam. Tiba-tiba dia minta meter per saat. Nampak? Dia dah tukar dah unit jam tu jadi saat. Yang ini unit minit. Okay, so cari dulu berapa dia punya pecutan. Okay, cuba you all cari sendiri berapa pecutan dia. Jangan tengok buku. Cuba cari sendiri. Macam mana, apa pecutan dia? Berapa pecutan dia? Jangan tersalah laju akhir dengan laju awal. Siapa laju akhir, tetapkanlah dia sebagai laju akhir. Okey, 65 ke Hafiz? So, mula-mula laju awal dia berapa, Hafiz? Laju awal berapa? 80 ke 15? Korang rasa 80 ke 15 laju awal dia? Kalau baca betul-betul soalan tu. 80. Ya, laju awal 80. Laju akhir 15. So, formula awal tolak akhir ke akhir tolak awal? Akhir tolak awal. So, akhir tolak awal. 15 tolak 80 per ni kilometer per jam kan? Per berapa? Masa dia? 1 minit. 1 minit. Okay. So, akan dapat negatif 65 unit. Masuk kalkulator, korang akan dapat negatif 65. Negatif 65 unit. Ya, kilometer per jam per minit. Sebab apa? Laju dalam kilometer per jam, masa dalam minit. So, sebab itulah kilometer per jam per minit. Dapat tak ni? Faham tak? Dapat. Faham. Yang lain? Faham. Okay, faham So, soalan minta dalam kilometer per jam per minit ke? Tak. Tak, diminta dalam apa? Tak. Meter per saat. So, kalau kilometer per jam per minit ni, macam mana nak buat per tu ada satu je? So, dia akan jadi apa? Kilometer per, apa duduk kat bawah?
jam darab minit. Jam. Minit. Sama dengan meter per saat darab saat. Saat. Betul, pandai. So sekarang kita dapat negatif 65. So jam dia berapa? Nak tulis nombor berapa depan jam? Nak tulis nombor berapa depan jam ni? Tak tahu. Ha? Satu. Dia punya cakap satu tu macam tak tahu. Tak ada. Sabar je lah aku. Okay, so depan minit nak letak nombor berapa? Satu juga. Satu. Ya, sama. Satu. Okay, so kita tukar satu-satu. Okay, 60 kilometer nak jadi meter macam mana? 65,000. So buat apa? Negatif 65 darab 1000. Per. Okay, jam nak jadi saat buat apa? Bahagi 60. Are you sure bahagi? Darab. Darab Darab. 60. Berapa kali darab 60? Dua. Dua kali. So, darab 60, darab 60. Okay, darab. Okay, minit nak jadi saat. 60 juga. Darab 60. Berapa kali darab 60? Sekali. Kali. Sekali sahaja. Okay, so masuk dalam kalkulator tengok dapat apa jawapan. Masuk betul-betul dalam kalkulator. Tak dapat bagi tahu. Kadang-kadang ada student ni dia faham. Tapi bila masuk kalkulator, terus salah. Dia dapat tulis jawapan kat chatbox saya nak tengok. Tak apa, slow-slow tak apa. Yang penting betul. Ya, meter negatif 65,000. Negatif 65,000. Okey. Terus bahagi dengan 1 darab 60 darab 1 darab 60 ni. Kira semua sekali terus. Yeah. Negatif 65 per 216. Okey, itu untuk jawapan. Okey, saya cakap tadi, kalau pecahan tu bukan untuk jawapan akhir. Tapi jawapan akhir biar dalam point. Kalau belum jawapan akhir pakai pecahan. Maksudnya kita nak guna lagi nombor tu biar dalam pecahan. Tapi macam ni kita nak dapatkan jawapan terus kan. So bagi dalam point. So berapa point? Negatif. Negatif 0.300. Okey, so negatif 0.3 unit. Meter per saat. Per saat. Meter per saat kuasa 2 atau meter per saat per saat. Dua-dua diterima. Okey, siapa yang tak dapat negatif 0.3? Ada tak? Ada sesiapa yang tak dapat? Kalau awak tak respon, saya tak tahu awak dapat ke tak faham ke kan? Dapat. Dapat. Amsyah dapat tak Amsyah? Dapat. Amsyah? Irin? Okay, dapat Alright. So itu je lah yang kita nak belajar sebenarnya dalam penjutan. Okay, kita try lagi. Sekejap lagi beberapa soalan. Okay, so sekarang saya nak you cuba buat soalan muka surat 110. Okay, saya tunjuk skrin. Waktu bab 9.
Okay, muka surat 110. Cuba soalan nombor 3, 2, 5. 5 berapa lagi tadi saya buat? 5, 5, 6, 7. Okay, tak apa. 2, 3, 2, 3, 4, 5. Okay. 2, 3, 4, 5. Okay, cuba buat dulu. Siapa dah siap, angkat tangan. Ada nak tanya apa-apa lagi tak sebelum buat latihan ni? Ada yang tak faham apa-apa ke? Boleh? Tak ada. Tak ada. So, cuba buat Cuba try buat. Buat 2, 3, Muka 4, surat 5. berapa cikgu? 110 dengan 111. Okay. Nombor 2 sampai nombor 5. Okay, ada soalan boleh tanya saya ada kat sini. Kita akan bincang terus sekejap lagi. Cuba siapkan sampai masa pukul 9.30 lah. Lama saya bagi masa tu. Kat 20 minit. Cuba buat. Baca betul-betul soalan dia, unit dia, tengok betul-betul dia minta apa.
Hello. Okey, 5 minit lagi. Okey, lagi 3 minit. Dah sampai soalan nombor berapa dah? 2 sampai 5. Dah sampai soalan nombor berapa? Tulis sikit kat chatbox dah sampai soalan nombor berapa, lagi 2 minit. 5. 5. Dah siap dah? Sikit ke? Siapa dah siap angkat tangan yang mana yang soalan tak siap tadi tu tulis nombor berapa ataupun cakap dah siap jawapan tak pasti. Okey, tak apa. Okey, yang lain? Baru 2 orang je respon. Soalan 3 lagi. 4 lagi. Yang lain? Empat, cikgu. 4. Okey. 5. Tengku dah 5. Alisha 5. Okey. So, ramai nombor 4 dengan nombor 5 masa tengah buat kan. Okay, so saya tambah lagi 5 minit lah. Untuk korang double check jawapan, lepas tu kita terus bincang. 9.35 terus bincang make sure siap. Kalau macam Muhammad Akil tu, cepat sikit tau. Awak baru soalan nombor 3 tu. 9.35 kita bincang Cikgu, soalan nombor 3 macam mana nak buat lah cikgu? Kami masih faham. Okay, nombor 3. Okay, dia tanya apa nombor 3 tu? Seekor kucing memecut dari keadaan rehat sehingga mencapai kelajuan 1.5 meter per saat dalam masa 1.2 saat. Okay, so Berapakah berapakah kecutan?
Untuk apa formula percutan? Formula percutan laju bahagi masa. So laju bagi masa. So laju bagi masa je dah terus. Ataupun contoh, nak buat laju akhir tolak laju awal. So laju akhir berapa? Laju akhir laju akhir Berapa laju akhir? satu per lima 1.5. Laju awal? laju awal. Dah laju awalnya dalam keadaan rehat. Rehat berapa laju dia? Gerak tak kalau rehat? Tak. Tak gerak. So laju dia berapa? Kosong. Kosong. So 1.5 tolak kosong per dengan masa? 1.5 per kosong. Tolak kosong. Tolak kosong. Per dengan? Per dengan 1/2. 1.2. 1.2. Lepas tu kira lah. Tengok unit dia minta tu. Okey. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, 9 minit lagi.
Alright. Okay. So, settle So, dapat siapkan tak semua? Kita tak siap juga. Siapa siap angkat tangan? Jawapan salah ke betul itu nombor 2. Nak tengok siap ke tak siap. Nah, siapa yang dah siap? Angkat tangan. Nombor 5. Jadi nombor 5. Yang lain? Double check, double check. Okey, so kita mulakan dengan nombor 2. Satu tak merah. Jadi saya akan mulakan dengan nombor 2. Alright. So dia kata, sebiji durian jatuh dengan pecutan 10 meter per saat. Kuasa 2. Berapakah pecutannya dalam kilometer per jam per minit? Oh, 2A. Daripada 10 meter per saat darab saat nak tukar jadi kilometer per jam darab minit. So 10 meter nak tukar kilometer buat apa? Buat apa 10 meter nak tukar kilometer? Hello? Bagi 1000. Bagi 1000. Bahagi 1000. Lepas tu saat nak jadi jam. Buat apa? Bagi 60 bagi 60. Bahagi 60 bahagi 60. Darab saat nak jadi minit. 1 bagi 60. 1 bahagi 60. So settle, terus masuk dalam kalkulator. Per 10 bahagi 1000 per 1 bahagi 60 bahagi 60 darab 1 bahagi 60 bahagi 60. Jadi 10 kan tadi. Okey. So dapat jawapan 2160 unit Kilometer per jam per minit. ya, 2160 kilometer per jam per minit. Okey, semua orang dapat jawapan yang sama? Dapat. Dapat kan? Sama betul kan? Semua orang betul kan? Alright. So next. Kita buat nombor 2B pula. 2B. So dia kata, suatu objek memecut dengan 8 cm per saat kuasa 2. Berapakah pecutannya dalam meter per saat negatif 2? Okey. So, meter per saat kuasa 2 sama dengan meter per saat dan sama juga dengan meter saat negatif 2. Sebab apa? Kalau dia meter per saat kuasa 2, kalau kita naikkan atas jadi meter saat negatif 2. Kuasa 2 dekat bawah, naik atas akan jadi negatif 2. So dia benda yang sama lah sebenarnya. Okay, so kat sini sebenarnya dia suruh ubah apa? So B, dia suruh ubah apa je? Masa dengan jarak ke dia suruh ubah jarak je? Jarak. Jarak saja. Sebab yang ni dia nak meter per saat darab saat juga. So saat per saat tak payah tukar lah. Biar je. So kita just ubah yang atas je. So 8 cm nak jadi meter. Macam mana? Bagi 100. Bahagi 100 per 1 darab 1 je lah. Tak ada masalah tu. So 8 bahagi 100. Dapat 0.08. So 0.08 apa? Unit? Meter per saat kuasa 2. Meter per saat negatif 2 atau meter per saat kuasa 2. Atau meter per saat.
So tiga-tiga ni betul je jawapan dia. Unit dia lah. Saya cakap pasal unit lah. Okay. So ada yang salah tak? Soalan nombor 2A dengan 2B. Tak Ada ada. yang salah ke? Ada. Tak ada Semua orang dapat betul Kalau ada yang salah, tolong bagi tahu. So kita tahu apa yang awak tak faham. Okay, so next nombor 3. Seekor kucing memecut dari keadaan rehat sehingga mencapai kelajuan 1.5 meter per saat dalam masa 1.2 saat. Berapakah pecutan kucing itu? So untuk soalan nombor 3 ni, bila dia cakap keadaan rehat, maksudnya laju dia berapa? Kosong. Kalau keadaan rehat, laju dia kosong. Kalau bahasa Inggeris, kita akan pakai perkataan stationary. Bukan stationary alat tulis Stationary ni maksudnya pegun, tak bergerak. So laju dia kosong lah. So dia tak gerak lah. Rehat tu stationary. Okay, so kita terus ambil laju akhir 1.5 dan 3 1.5 tolak kosong per 1.2. So 1.5 bahagi 1.2. Dapat 1.25. So 1.25 unit apa? Meter per saat kuasa 2. Meter per saat kuasa 2. Settle. Dah siap. Sebab atas ni meter per saat. Bawah ni saat. So jadilah meter per saat kuasa 2. Okay, ada yang salah tak? Nombor 3. Tak ada. Ada lagi. Okay, next. Nombor 4. Okay, dia cakap. Sebuah lori memecut daripada 10 km per jam kepada 100 km per jam dalam masa 2 minit. Cari pecutan lori itu. So, apa formula dia? Pecutan sama dengan? Laju akhir tolak laju awal. So, berapa laju akhir dia? 100 tolak 100 10. tolak 10 per 2 minit. 2 minit. So, 100 dengan 10 ni apa unit dia? Kilometer per jam. Per jam. Kilometer per jam. Okey. So, 100 tolak 10 bahagi 2. Terus masuk kalkulator je. 100 tolak 10 bahagi 2. So, dapatlah 45 unit. Kilometer per jam per minit. Jam per minit. Okey. Okey, boleh semua? Ada soalan? Sampai nombor 4. Semua orang dapat betul? Dapat. So, tak payah tukar unit dia. Kalau dia suruh tukar unit, baru dia tukar. Tak ada cakap tukar unit, just proceed je lah. Okay, next soalan nombor 5. Sebuah bas bergerak dengan laju 26 meter per saat dan mengalami nyah pecutan 5 km per jam per saat. Hitung masa yang diambil untuk bas itu berhenti. Okay. So, dekat sini dia suruh cari apa? Masa untuk bas tu berhenti. So, dia suruh cari masa. Yang dah tahu apa dia? Laju dengan pecutan. Laju dah tahu iaitu 26 meter per saat. Okey, pecutan tu pecutan ke nyah pecutan? Pecutan ke nyah pecutan ditulis kat situ. Apa maksud nyah pecutan? Nyah kau. Kurang pecutan. Dia makin slow. So kalau nyah pecutan sepatutnya nombor tu positif ataupun negatif. So kalau nyah pecutan, nombor tu sebenarnya negatif. So kita akan tulis negatif 5 km per jam per saat. Okey. So sekarang dia bagi pecutan, dia bagi laju, dia suruh cari masa. So pecutan sama dengan laju. Laju apa? Laju akhir tolak laju awal. Awal pula dah. Awal per
Masa akhir tolak masa awal ataupun tempoh masa lah. Okay, so pecutan dah tahu dah. 5 km per jam. Dia sebenarnya negatif. Tapi dalam kiraan kita nombor dia memang negatif. Tapi dalam betul-betul dia tak ada, kira memang negatif. Tapi bila kita nak kira balik, kita akan hapuskan negatif tu. Akan buat dia jadi positif. Sebab pecutan, laju, mana ada laju negatif? Laju cuma ada diperlahankan je. Tapi perlahan tu, dia dalam jawapan laju, dia akan tulis negatif. Tapi bila awak nak kira balik, nak pusing, biar nombor tu jadi positif. Kalau tidak, nanti masa awak akan jadi negatif. Okay? Cikgu, So, soalnya. ya? Boleh ke kalau laju akhir tolak laju awal tu terus bahagi dengan pecutan? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Boleh je. Okay, so pecutan kita dah tahu dia 5 km per jam. Untuk laju akhir. Laju akhir tahu tak berapa? Sekejap Okay. So pecutan laju akhir tolak laju awal bahagi masa ataupun laju bahagi masa pun boleh terus. Okay, so laju dia berapa? 26 dan mengalami minyak pecutan 5 km per saat. So kita terus tulis 26 sahaja. 26 meter per saat per masa. Tak tahu berapa kan? Okay. So nampak tak dekat sini unit dia berbeza. Kilometer per jam per saat. Tertinggal pula per saat ni. Per saat. Okay. Satu 5 km per jam per saat. Satu lagi 26 meter per saat. Okay. So kalau kita nak bahagikan dia akan jadi X sama dengan 26 meter per saat bahagi 5 km per jam per saat. Okay. So kat sini kita boleh nampak jarak pun lain, masa pun lain dia punya unit dia. So kena tukar bagi jadi sama. So daripada nak tukar yang mana dulu? Awak nak tukar 26 meter per saat jadi kilometer per jam ke nak tukar 5 kilometer per jam per saat jadi meter per saat? Kuasa dua. Okay, cadangan saya, sambil korang fikir tu, cadangan saya tukar unit yang besar jadi unit kecil. Sebab apa? Bila unit besar, contoh kilometer nak pergi meter kena buat apa? Darab ke bahagi? Bahagi. Kilometer nak pergi meter. Darab. Darab. So bila darab, nombor tu dia memang tak akan jadi point. Contoh kilometer nak pergi meter buat apa? Bahagi 1000. Tapi kalau meter nak pergi kilometer, 26 nak pergi kilometer, dia akan jadi 26 bahagi 1000. So awak akan dapat jawapan point. So bila jawapan point, dia lagi memeningkan kepala. Walaupun jawapan tu tak adalah salah pun, betul. Tapi takut awak yang ragu-ragu dengan jawapan tu. So baik kecilkan unit yang besar. Maksudnya kilometer biar dia jadi darab dengan 1000. Okay, so kita tukar dulu. 5 kilometer per jam per saat nak tukar jadi meter per saat per saat. Okey. So 5 kilometer nak jadi meter, 5 darab 1000. Jam nak tukar jadi saat, 1 darab 60 darab 60. Yang satu lagi saat, tak payah tukar. Sebab memang dah saat kan, per saat kan. Okay, so kita terus darab 5 per 1000. 5 per 1000 kat dalam. 5 darab 1000 per 1 darab 60 darab 60 darab 1. So dapatlah 1.389 ataupun 25 per 18 pun boleh juga. So dapat 25 per 18 kilometer per saat kuasa 2. Sebab dia per saat. Okey. So boleh tak sampai sini? Faham tak? Saya tukar ni unit dia. Saya nak bawakan sikit. So jadi sekarang per tu kita dah buat
per 25 kilometer pula dah. Meter. Per 25 per 18 meter saat kuasa 2. Okey. So per saat ni, itulah jawapan dia. Saat itulah jawapan untuk masa. Okay, so just kira 26 bahagi 25 per 18. Sebab bahagi nanti dia akan tercancel unit dia ni. So tinggal jawapan saat je lah. Satu je tinggal saat. Okay, so 26 bahagi 25 per 18. Okay. 25 per 18. Okay, so dapat apa jawapan? Dapat tak sama dengan saya? 18.72 saat. Dapat 18.72 saat. So, macam mana unit tu terhapus? Okay. Kita dah ada dekat atas meter per saat. Lepas tu bawah meter per saat. Per saat. Saat kan. So meter dengan meter ni akan potong. Saat dengan saat ni akan potong. So tinggallah saat je. Sebab tu dah jawapan dia dalam saat. Okay, faham tak? Faham. Jatuh pula ada buku aku. Baik. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Yang lain? Orang lain? Tak ada. Semua orang boleh buat Tak ada. Okay, sekarang cuba Boleh. buat nombor 6. Buat satu soalan je nombor 6. So homework saya nak bagi. Saya bagi teruslah homeworknya. Alang-alang kan lagi 10 minit ni. Buat terus homework. Mampus kelas tadi. So saya bagi homework terus. So homework nombor Hantar 6. bila cikgu? Last hantar Isnin lah, Isnin. Boleh tak Isnin? Isnin Boleh. Okay, homework nombor 6 sampai 6, 7, 8, 9. 6 sampai 9 je lah saya bagi. So untuk next class, muka surat 111. Okay, so untuk next class, kita kan dah belajar habis kan. So macam biasalah. Setiap kali dah habis kelas, saya akan buat next class tu untuk latihan, fully latihan. Tapi bukannya tak bincang lah, kita akan bincang. Like yang kita akan bincang lah lepas tu. Okay? Sekejap saya nak send group. Terus Okay. homework. So be prepared lah, saya akan hantar soalan tu petang tu lah. Tapi minggu depan tak ada kelas, minggu sekali lagi. Hari Khamis bulan 11. So homework hantar hari Isnin. Ke surat 111. Homework muka surat 111. Soalan nombor 6 sampai 9. Due Isnin. Okay, boleh buat dulu homework tu. Sempat siap awal, hantar terus. Lagi senang. Let
Cikgu lag ke? Cikgu lag. Ada soalan boleh terus tanya. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum saya end kelas? Tak ada. Tak ada. Itu tolong hantar hari is yang ya. Lepas tu prepare untuk saya buat quiz next class ni. Okay, so itu saja kelas kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Bye. cikgu.